Okey, sihat kan ni? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, baru ni kita hari Khamis, hari Rabu kita tak ada kelas kan? Ya Rabu. Ustaz. Tak, Ustaz Mat sebab dia ada kerja. sebab Ustaz Mat dia ada mana? Dia ada urusan. Tak apalah. Itu biasalah kadang-kadang urusan kita tak dapat dielakkan kan? Ya Kerja kita. betul. Kadang-kadang kita plan lain, berlaku lain kan. Itulah. Inilah perancangan Allah Taala kalau kita belajar usul tahqiq kan. Kita fahamlah kalau bila kita dah ada ilmu tentang hukum sifat ketuhanan kita tahu. Dan apa yang kita rancang tu hanya usaha ikhtiar aja. Yang memberi bekas adalah Allah Taala. Kadang-kadang kita rancang nak buat A, tapi Allah Taala kau kena buat C. Kan maka kita kena buat C lah. Tapi usaha kita rancang kena rancang dah kan. Kena rancang apa semua insya-Allah. Jadi itulah hari Khamis begini, hari Rabu begini kita tak ada, kita miss. Tak apa. Tuan guru kita sebab ada urusan jadi kita apalah kita tu biasalah kadang-kadang kita pun sendiri pun ada urusan. Ustaz ni suara ustaz ni dah serak dah 2 minggu. Ada suara serak pada minggu lepas ustaz ada camp di Kalumpang 3 hari. 3 hari 2 malam. Semalam minggu ni baru ni hari Jumaat Sabtu Ahad di Janda Baik pula. Allah. Tu serak dekat tu. Dengan panas hujan Hujan panas sekarang ni kat ni kita dikatakan dari semua yang boleh dipercayai lah. Dikatakan kita sekarang kita dah walaupun peperangan berlaku dengan Rusia dengan Ukraine kan. Tapi sebenarnya kita ni berada dalam peperangan serangan biokimia. Biokimia yang dilakukan oleh kita kata musuh-musuh Islam lah. Yang kumpulan-kumpulan Illuminati apa semua ni. Jadi cuma sekarang ni kita harap jemaah-jemaah kita lah kalau boleh ke mana-mana saja jangan lupa pakai mask kan. Dan juga ini usaha ikhtiar kita lah. Kalau kena itulah ketentuan Allah Taala. Kita begitu je. Jadi kalau kita pergi ke mana-mana saja keluar daripada rumah kita pakailah. Pakai mask apa semua. Sebab biokimia ni dia memang dihalus apa semua kita tak perasan. Kadang-kadang kita rasa nak demam kan. Kalau demam biasa kalau kita demam makan ubat 2-3 hari sihatlah insya-Allah sihat. Tapi sekarang ni kadang kalau kita demam sampai berpuluh sampai berbelas-belas hari kan ni. Yang itulah. Kadang-kadang kita rasa tak tu dah kena hati-hati sikitlah kita nak kena mana tu. Sebab tu selalu Ustaz pesan pada murid-murid Ustaz kalau kita tak ada hal nak keluar makan kat luar apa semua, kalau boleh kita makan kat rumah je. Makan kat rumah kan kalau nak order makanan order guna. Kat KL ni ada Lalamove, ada GrabFood apa semua, boleh order. Order makan kat rumah. Selesa kita makan dengan anak isteri kita, keluarga kita kan. Jadi kalau kita makan kat rumah boleh juga. Cuma bila kita keluar akan terdedah pada suasana. Jadi biokimia ni ialah mengikut sumber-sumber lah. Mungkin akan dinafikan oleh orang tertentu. Tapi kita pun kena terima, kena faham juga, kena tahu juga tentang perkara-perkara ni. Besar kemungkinan tak kemungkinan akan berlaku. Sekarang ni pun dah berlaku di mana-mana tempat di Palestin apa semua kan. Tiba-tiba orang rebah gitu kan sebab biokimia. Jadi dikatakan lebih sumber-sumber mengatakan ialah mereka ni bila pesawat tu naik mereka semburkan kimia tersebut dan merata jatuh. Sebab tu kadang-kadang kita rasa tiba-tiba sesama tak tertumpasal. Semua sakit kepala, sakit badan, kadang-kadang sakit tekak apa semua. Jadi itulah nak elak tak boleh elak pun sudahlah kita mudah je itulah ketentuan Allah Taala. Allah dah atur, perancangan Allah dah atur dah. Macam mana pun cuma sebelah kita ni kita usaha ikhtiar. Kita usaha pakai mask dan kalau boleh kita minum makan biar cukup vitamin C tu dan kalau boleh tuan-tuan yang makan kata vitamin C tu janganlah lebih pada 20 mg ke apa. Ustaz tak faham juga dah. 2000 bukan 2000. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita makan suplemen menyebabkan buah pinggang kita akan bekerja dengan keras. Jadi menyebabkan akan berlaku kerosakan kepada buah pinggang kita. Bagi orang yang makan ubat banyak, orang yang makan vitamin banyak kan. Jadi hati-hati sikit. Dan kalau nak makan pun kalau boleh minum air banyak-banyak. Bagi peluang bagi kita punya buah pinggang itu bekerja dengan baik. Kita kena jaga dulu semua. Ilmu kita kena ada, ilmu akhirat, ilmu fardhain kena ada dan ilmu sains pun kita kena ada jugalah. Kena ada. Semua ada ilmu Allah Taala. Kita jangan abaikan. Mentang-mentang kita belajar ilmu agama
agama, kita tak belajar ilmu sains. Tak boleh kita kena belajar. Orang anak kita ulama-ulama dulu macam Al-Biruni. Al-Biruni dia adalah pakar matematik apa semua, perkiraan. Dia boleh kira keluasan bumi masa dia tu dalam penjara. Itulah. Kalau kita fikir di otak kita ni tak boleh nak itulah. Ni ustaz dapat ulama yang kata Al-Biruni dia dapat mengirakan keluasan bumi masa dia dalam penjara. Kalau kita fikir macam mana ni. Jadi mereka ni sains dari segi matematik apa semua. Orang ulama tu hebat-hebat. Jadi kita pun walaupun kita belajar agama, kita kena ada benda-benda perkara ni. Jadi itulah nasihat ustaz, cara biasa ni, kita pakai mask, kita ke mana-mana pakai mask. Biar orang tak pakai mask tapi kita pakai mask. Bukan kita takut apa semua. Ini adalah satu usaha ikhtiar. Kalau nak kena, memang kena. Allah tu dah tentu, dah tentu dah ketentuan Allah Taala. Kalau tak kena, yang tak pakai mask, Allah Taala tak kena, tak kena juga. Itulah insya-Allah. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku pada kita, jadi kita kena usahakan. Ada orang kata kalau macam ni ustaz, kalau Allah dah tentukan, tak payahlah, tak payahlah. Jangan kata gitu. Sebab usaha ikhtiar ni ada syariat. Kita kena buat. Kita kena buat sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku pada kita kemudian hari itu. Semayang kita macam mana dan Allah Taala terima atau tak, itulah insya-Allah. Jadi kat ni kan. Jadi kalau kita kata kita yang mereka yang selalu keluar pergi kerja apa semua, dalam kereta tak apa mungkin, tapi bila dah keluar tu minta tolonglah semualah, tolong pakai pakai mask lah, pakai mask dan juga sanitizer kena ada lah dalam kereta selalu kalau kita pergi ke mana-mana kan, insya-Allah lah. Itulah kenapa kan ni sebagai satu penjagaan. Boleh insya-Allah. Jadi kat ni lah. Okey, ustaz ada nak kongsikan sikit beberapa perkara kat ni. Nanti ustaz tengok sejak dan tulisan ustaz ni kan dalam beberapa perkara ni. Okey tuan, kita ni tak lama dah, 5 hari lah kita akan masuk bulan puasa. Betul tak? 5 hari. Hari ni kita tak kira hari ni. Hari ni Isnin lah. Hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Hari Ahad kita dah masuk ke bulan puasa, dan hari Sabtu malam tu kita dah semayang tarawih dah. Dan kalau boleh dah tuan semua, kalau boleh dalam bulan puasa cuba kita ubahkan sikit lah. Kita upgradekan sikit kita punya amal, kita punya amalan kita upgradekan sikit dan juga akhlak kita cuba upgradekan daripada dan kan aku. Jadi kalau ada berapa perkara tuan-tuan semua, kalau kita ada satu hukam, ada satu kata-kata hukam makna mengatakan bahasanya apabila mereka sibuk, apabila orang lain sibuk dengan memperbanyakkan amal atau penting tuan semua, memperbanyakkan amal penting. Bulan puasa tambah bulan puasa kita banyakkan amal, banyakkan baca Quran, banyakkan zikir, banyakkan selawat, banyakkan bersedekah, banyakkan bantu orang, banyakkan semua kita banyakkan pada bulan puasa dah. Bahkan selepas puasa pun sama juga. Dan kalau boleh sebelum puasa ni kita buat dah, kita dah start dah. Sebab apa? Agar kita tidak rasa canggung, kita tak rasa kekok, kita tak rasa janggal untuk kita lakukan pada bulan puasa ni. Jadi kita lakukan pada awal lagi. Kita ada masa baki baki lagi 5 hari. Jadi kalau ulama dikatakan apabila mereka ni siapa? Orang-orang lah sibuk dengan memperbanyakkan amal, termasuk kita juga, tapi kita jangan lupa untuk kita nak memperbaikikan amalan kita. Kita sibuk juga dengan amal, orang lain pun sibuk dengan amal, tapi untuk kita ni, untuk tuan-tuan semua, untuk jemaah sekalian, kalau boleh kita perindahkan amalan kita. Perindahkan dan kita memperbaiki amalan. Dulu kita sembahyang tarawih 8 rakaat. 8 rakaat lah. Lepas imam bagi salam, kita terus calur balik rumah 8 rakaat. Tapi sekarang ni kalau boleh kita perbaiki, kita perindahkan amalan kita dengan kita sembahyang 20, tarawih 20 dan 3 witir. Tuan-tuan, ustaz nak beritahu lah, bulan puasa ni setahun sekali saya datang. Setahun sekali pun 30 hari saja. 30 hari dan tidak ada dah. Kalau tuan-tuan sembahyang tarawih di bulan lain tak ada apa, tak ada hasil, dia jadi sembahyang sunat mutlak je. Sebab sembahyang tarawih ni khusus. Dia khusus untuk bulan Ramadan saja. Dan sembahyang witir pun yang ada baca kunut tu hanya bulan Ramadan saja. Bulan lain tak ada dah. Itu rugilah kalau kita tidak gunakan peluang yang Allah Taala bagi pada kita ni. Dan bayangkan amalan sunat diberi pahala amalan wajib, dan amalan wajib diberi pahala berganda-ganda. Kalau boleh itulah kita pakat-pakat kita perbaiki dan perindahkan amalan kita. Rezeki sembahyang kita sembahyang di jemaah subuh, sembahyang jemaah di masjid, zuhur sembahyang jemaah di masjid, kita perindahkan. Benda tu kita lakukan dan kita sering lakukan, tapi kita perindah. Orang lain sibuk dengan nak meningkatkan amalan mereka, tapi kita ni kita tingkat juga amalan kita, tapi kita perindahkan amalan kita, perindahkan, perbaikikan. Kadang-kadang tuan
semua 2 rakaat yang kita orang yang memperelokkan amalan dia, memperbaikikan amalan mereka, 2 rakaat sembahyang mereka tu lebih baik daripada 100 rakaat orang yang tidak memperindahkan. Orang Kelantan panggil cakdu. Cakdu ni maksudnya alah dia sambil lewa je dia buat dia sembahyang. Orang lain sembahyang sunat kat dia sembahyang sunat tapi dia sembahyang gitu-gitu je. Jadi lebih baik 2 rakaat kita sembahyang yang kita betul-betul indah. Kita betul-betul kita perbaiki indah cantik dengan tamak ninahnya, dengan bacaannya betul, dengan pergerakan yang betul, lebih baik daripada beratus-ratus rakaat yang dilakukan oleh orang yang hanya sibuk nak memperbanyakkan amalannya tanpa memperbaikikan amalannya ataupun memperindahkan amalan. Jadi insya-Allah sama-sama kita azam pada bulan Ramadan yang akan datang. Dan sekali kita mulai pada sekarang. Kita ada 5 hari dah. Tak lambat lagi kita 5 hari kita kita perindahkan, cuba perbaiki sembahyang sunat kita, sembahyang duha kita, daripada duduk kita buat 2 rakaat, sekarang kita cuba buat 8 rakaat, daripada 8 rakaat kita cuba buat 10 rakaat, kita daripada 2 kita buat 4 kita buat 8, 6 kita buat 8 kita buat 10, cuba kita perbaikikan dan perindahkan. Dan zikir juga. Dulu kita zikir kalau subhanallah dulu subhanallah. Jadi kita cuba ubah subhanallah dengan penuh kita ada dengan penuh tawajuh kita faham subhanallah, maha suci Allah ya Allah. Ya Allah, aku ni kotor ya Allah. Berilah nur kesucian-Mu padaku. Ini kalau kira kalau ustaz tengok masa tuan almarhum Tuan Guru Haji Osman Omar Kuala Ibran, selalu dia beritahu. Dia kata Encik Syarin, dia panggil Syarin. Kalau kamu berzikir subhanallah tu ingat maha suci Allah, subhanallah maha suci Allah. Kena kata pada diri kita ni. Dia kata kena ada satu dia panggil satu perbuatan itu panggil muraqabah. Kita bermuraqabah dengan Allah Taala. Bila kita sebut subhanallah dalam hati kita maha suci Allah, ya Allah aku ni kotor ya Allah, aku ni banyak dosa ya Allah, berilah nur kesucian-Mu kepadaku. Kita kata macam tu. Dia kata nilai kita sebut subhanallah sekali saja macam tu lebih baik daripada orang sebut subhanallah 3 kali ataupun beratus-ratus kali. Subhanallah maha suci. Dalam hati kita maha suci Allah. Di mulut sebut subhanallah, di hati kita sebut maha suci Allah. Ya Allah, aku ni maha kotor ya Allah. Aku ni banyak dosa ya Allah. Berilah nur kesucian-Mu padaku. Allahu akbar. Hebat kata-kata yang amalan yang dilakukan oleh Tuan Guru Haji Osman Omar. Kemudian kami kita sebut alhamdulillah. Segala puji bagi Allah dan segala puji bagi Allah Taala. Ya Allah, aku ni hina ya Allah, aku ni maha keji ya Allah. Berilah nur kepujian-Mu kepadaku. Ada yang ketiga itu adalah Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar, Allah ya Allah, aku ni kerdil ya Allah, aku ni lemah ya Allah, aku ni dhaif ya Allah. Berilah nur kebesaran-Mu padaku. Maha suci Allah Taala maha besar ya Allah. Berilah nur kebesaran-Mu padaku. Ini satu kali kamu sebut, maka lebih baik daripada 3 kali orang sebut. Orang yang sebut alhamdulillah akbar, Allahu akbar tanpa ada muraqabah, tanpa ada kita kena beradab dengan Allah Taala. Jadi kalau boleh kita cuba perbaiki dengan zikir kita mulai pada sekarang. Subhanallah, pelan-pelan subhanallah, dalam hati kita maha suci Allah, ya Allah aku kotor ya Allah, aku ni banyak dosa ya Allah, aku ni zalim ya Allah. Kita lintaskan hati kita pada waktu kita zikir subhanallah tu, ya Allah kurniakan aku nur kesucian-Mu padaku, dan bila kita sebut alhamdulillah dan segala puji bagi Allah, ya Allah aku ni keji ya Allah, aku ni banyak, aku ni macam-macam kita sebutlah kelemahan-kelemahan pada kita, maka kita ya Allah kurniakanlah nur kepujian-Mu padaku. Dan bila disebut Allahu akbar, Allah maha besar, kita lintaskan hati kita, ya Allah aku ni dhaif ya Allah, aku ni lemah ya Allah, aku ni tak gagah ya Allah, aku ni tak kuat ya Allah. Berilah nur kebesaran-Mu padaku. Ini panggil muraqabah sewaktu kita berzikir. Subhanallah alam. Jadi kita perbaiki. Jadi bila masuk bulan Ramadan kita perbaiki. Orang lain sibuk nak memperbanyakkan amalan, kita pun nak banyak juga amalan. Bulan puasa
puasa. Tapi di samping kita perbanyakkan amalan tu, kita perbaiki dan kita perindahkan amalan. Dan salah satu cara tadi ialah zikir tadi. Zikir sebab lepas sembahyang. Subhanallah. Jangan subhanallah, 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 subhanallah. Jadi tidak memberi kesan apa-apa pada diri kita. Sebab tu makin banyak kita berzikir, makin tak berubah diri kita. Jadi kalau kita buat cara kaedah almarhum Tuan Guru Haji Osman Omar Kulibai ni, ada subhanallah, pelan-pelan sebut subhanallah. Nak ke mana tuan? Kita dengan Allah Taala macam tu. Kita dengan Allah Taala macam tu, bukan kita sembang dengan kawan kita, tak. Kita sembang subhanallah dan hati maha suci Allah. Kita silaukan dalam hati kita, lepas tu kita sebut subhanallah, 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 maha suci Allah yang maha suci. Maha suci Allah, Allah maha suci dah. Subhanallah, maha suci Allah, masih ya Allah, aku ni kotor ya Allah. Ya Allah, aku jahat ya Allah, aku ni zalim ya Allah. Berilah nur kesucianmu padaku. Kena ingatlah macam tu lah. Kalau boleh tulislah, tulis sikit. Kita boleh amal. Mungkin daripada sekarang bila dah masuk bulan Ramadan, kita tak rasa canggung dah. Kita tak rasa janggal lah bila kita nak buat ni. Seperti kita sebut alhamdulillah, 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 itu segala puji bagi Allah. Ya Allah, aku ni maha keji ya Allah. Aku ni hina ya Allah. Aku ni macam-macam lah kita letak, kan, kita rendahkan diri kita. Memang kita makhluk kena macam tu. Kita makhluk macam tu. Yang sempurnanya adalah Allah Taala. Kita tak ada apa-apa pun. Jadi kita kata ya Allah, segala puji bagi Allah ya Allah. Aku ni maha keji ya Allah. Aku ni hina ya Allah. Berilah nur kepujianmu padaku. Ini muraqabah. Muraqabah dalam berzikir. Lepas tu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah ya Allah. Aku ni lemah ya Allah. Aku ni dhaif ya Allah. Berilah nur kebesaranmu padaku. Kita ada tiga ni tuan-tuan. Satu kali kita sebut subhanallah dengan penuh muraqabah kita pada Allah Taala, tuan semua, lebih baik pada tiga kali orang sebut subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 macam tu. Macam dekat sembahyang kita perbaikikan. Kalau boleh bulan puasa ni kita janganlah sebab 8 dosa, buat dah 20 dan buat 20. Kita perbaiki daripada satu harapan kita bulan Ramadan tahun ni adalah Ramadan yang terbaik untuk kita. Dan berbandingan bulan Ramadan yang lepas. Kita Ustaz pergi pada 2-3 hari bagi ni, Ustaz ada orang panggil, orang jemput Ustaz buat ceramah di camp di Janda Baik. Semalam subuh, lepas sembahyang tahajud, sembahyang subuh, Ustaz buat tazkirah sikitlah untuk mereka. Jadi Ustaz beritahu mereka bulan Ramadan ni kalau boleh kita upkan sikit kita daripada 8 kepada 20. Nampak termenung semua. Termenung sebab mereka buat 8. Mereka dah biasa buat 8. Termenung. Giling kepala. Aduh, dah bulan Ramadan ni lah setahun sekali je kita buat. Dah tak ada dah tarawih. Lepas ni kita nak sembahyang tarawih dah tak ada dah. Tunggu setahun balik baru dapat bulan Ramadan. Rugi. Dan kalau kita sembahyang aku bulan Syawal nak sembahyang tarawih juga tak jadi sunat mutlak je. Sunat mutlak je. Ada saja sunat mutlak je. Jadi sama-samalah insya-Allah. Di samping itu juga tuan semua, di samping orang lain sibuk dengan amalan-amalan sunat, amalan-amalan sunat, buat sembahyang sunat tu, sunat ni, maka tuan semua kita sibuklah dengan diri kita menyempurnakan segala yang wajib ke atas kita. Kita asyik sembahyang sunat, orang lain asyik duk sembahyang sunat, tunaikan sunat, tapi kita qada sembahyang. Kita qada sembahyang, kita qada puasa. Ini lebih baik tuan semua. Bulan masa tarawih ni sembahyang orang lain sibuk dengan sembahyang tarawih apa semua, sibuk dengan sembahyang sunat apa semua, kita sibuk dengan mengqada sembahyang kita. Sembahyang tarawih tu ada setengah ulama kata boleh kita sembahyang sunat tarawih lepas tu, tapi jangan abaikan qada kita dah. Qada sembahyang kita. Banyak kesilapan bila kita ada ramai yang mesej pada ustaz bila mereka join kelas pengajian Hidayatus Sibyan yang ditakrirkan, disyarahkan oleh tuan guru kita ni, ramai yang mesej, Allah ustaz dulu saya macam mana ustaz, ambil sembahyang saya dah tak kena dah, tak tahu dah macam mana sembahyang wajib, mandi wajib saya macam mana, kita kena terpaksa dah. Orang lain sibuk dengan sembahyang dengan perkara-perkara sunat sembahyang sunat apa semua, kita sempurnakan benda-benda yang wajib yang kita telah tertinggal, yang telah kita abaikan, yang telah kita tersalah dulu. Kita buat macam tu, tak apa tuan semua. Allah Taala faham, Allah Taala kenal kita. Dia tahu kita. Lebih lagi Allah Taala tahu tentang kita. Jangan risau. Kita bangun sembahyang, kita sembahyang, kita qada. Jangan tinggal qada kita. Qada sampailah kita mati. Kalau boleh kita qada. Sebab apa sembahyang kita ni kita tak tahu. Adakah Allah Taala tolak atau kita tak tahu. Macam mana sembahyang kita, macam mana ibadat kita. Jadi kita qada je. Kadang-kadang ada satu dia jemput ustaz pergi ceramah di satu tempat tu, bila cerita tentang sembahyang tu kan ni, sembahyang jamak. Sembahyang kita cerita tentang sembahyang jamak ni, takdim dengan takhir ni, ramai yang salah.
Tu ustaz kata, jom kita belajar. Jomlah kita belajar. Hari Selasa ni, hari Isnin kita belajar Hidayatul Sibian ni. Ramai yang salah. Mak nak balik Johor seminggu nak balik Johor. Tak termasuk perjalanan, solid duduk kat Johor 7 hari. Dia sampai di Johor, dia jamak 3 hari. Ini tak kena. Ini banyak benda yang kita tak kena. Jadi habis macam mana ustaz? Kena qada lah. Qada lah sembahyang tu ustaz. Qada lah. Benda dah salah dah. Dah lepas tak apa. Bila kita dulu kita tak belajar, sekarang kita belajar. Mungkin amalan dulu kita tolak, Allah Taala tolak. Tetapi bila kita niat nak belajar dan semua, maka mengikut Tuhan Guru kita kata apa? Dan Allah Taala akan kembali balik. Apa yang telah ditolak oleh Allah Taala dan kembali balik pada kita. Allahu Akbar. Kasihnya, sayangnya Allah Taala pada kita. Jadi ingatlah, kalau orang lain sibuk dengan perkara sunat, nak perbaikan kesunat, nak lakukan banyak sembahyang sunat, apa benda sunat, tapi kita perbaikikan benda yang wajib. Contohnya macam sembahyang kita, kita qada sembahyang kita, puasa kita qada, puasa kita dah lepas ni masih ada 5 hari ni, boleh siapa yang masih belum sempurnakan qada tu boleh sempat lagi. Kita ada 5 hari lagi. Hari ni Selasa, hari ni Isnin tak kira lah. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Hari Sabtu 5 hari, dan hari Ahad kita dah puasa dah. Okey, boleh insya-Allah tuan-tuan. Okey, apabila orang lain sibuk memperbaikikan zahir, memperindahkan zahir mereka. Memperindah pakaian apa semua. Kita memperindahkan, tetapi kita ni kalau boleh kita perindahkan batin kita. Orang lain sibuk nak perindahkan dengan macam-macam lah yang zahir ni, nampak zahir, tapi kita semua kita perindahkan batin kita. Kita perbaikikan batin kita. Kita buangkan sifat takabur kita, sifat sum'ah kita, sifat riak kita, sifat wujud kita. Kita buang semua. Kita buang. Orang lain memperindahkan, tapi orang lain sibukkan dengan zahir mereka, tapi kita sibuk dengan batin kita. Kita perbaiki batin. Tak apalah, kita pakai baju yang biasa yang tak mahal. Orang lain pakai baju mahal, cantik-cantik. Kita pakai baju yang biasa-biasa, tapi yang penting adalah kita indahkan batin kita tu. Cara mana? Kita join kelas pengajian macam ni. Bila kita join kelas pengajian macam ni, salah satu ialah cara untuk memperindahkan batin kita. Bayangkan tuan-tuan semua, bila kita duduk, walaupun kita duduk dalam online, macam ustaz duduk online sekarang dengan Tuan Guru, kita duduk Kelantan, kita duduk online sini. Kita tak dijumpa guru, tapi kita jumpa cara online. Tapi bayangkan ulama-ulama kata malaikat duduk berbondong-bondong daripada bawah ni sampai ke arah Allah Taala. Malaikat kata, kalau kita lelaki, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau kita perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha. Ya Allah, ampunkan dosa dia dan kasihannya dia. Berkatilah, rahmatilah dia. Allah doa malaikat dan semua terima. Jadi rugi 3 kali seminggu. Hari Isnin, Selasa, Rabu. Kita buat 3 Allah, kita mendapat doa daripada malaikat-malaikat. Okey? Yang tu kita kata Tuan Guru kita dah ada, tapi sikit lagi. Sikit lagi tuan semua. Okey. Orang lain sibuk mencari aib orang. Dia cari orang. Kita menyebarkan aib ni, mencari-cari. Inilah tuan semua yang selalu berlaku sekarang ni. Ni puak-puak Wahabun. Puak-puak Wahabun ni dia mencari aib-aib orang. Dia cari siapa ustaz-ustaz, siapa tegur-tegur, siapa yang bercakap salah, dia keluarkan, dia sebarkan melalui YouTube, melalui apa-apa saja dia sebarkan. Dia cari benda-benda itu dan mengaibkan orang. Dia tak sedar yang dia sekarang mengaibkan orang lain. Maka tuan-tuan semua, orang lain sibuk mencari aib orang, kita sibuk cari aib kita sendiri. Orang lain sibuk mencari aib orang, dia lupa dengan aib dia, tetapi kita biarkan. Dia nak kata apa dia, nak kata gajah rimau ke, nak sebut binatang dalam zoo ke, tuan-tuan semua, kita cari aib kita. Kita cari aib kita, apa salah aku. Ustaz pernah dengar Tuan Guru kita kata, kalau kita nampak makhluk yang buat, kalau kita nampak orang yang buat, maka kita akan marah pada orang itu. Tetapi apa kita nampak ialah itu adalah perbuatan Allah Taala, maka tuan-tuan semua kita akan rasa tenang. Ustaz ingat satu wali Allah di Pasir Putih. Ni tahun 1983 ke 84. Ustaz jumpa dia Pasir Putih. Dia orang terkenal dia. Orang ni terkenal dengan Ayah Haji di Pasir Putih. Dia berjalan di bandar Pasir Putih, ada satu lelaki datang ludah muka dia. Ludah muka kat ni, ludah muka dia. Dia kata, Allahu Akbar, terima kasih anak. Dia sapu ludah kat muka tu. Penuh ludah tu. Dia sapu, terima kasih anak. Dia ambil duit RM10, dia bagi kat budak tu. Heran budak tu kat ni.
Heran budak tu. Ustaz dengar kan memang nak marah lah. Memang nak marah. Rasa nak pergi pukul lagi belasah lelaki tu. Tetapi wali Allah tu macam mana? Terima kasih adik Allah, terima kasihnya adik. Ambil duit RM10, ambil duit. Budak tu tak mahu ambil. Ambil adik, ambil ni ikhlas hati pada saya ni. Terima kasih kerana ludah hamba. Budak tu heran. Jadi ustaz tanya ayah haji tu, ayah haji, apa ayah haji kata gitu? Kata gitu. Sebenarnya kalau awal nampak kalau hamba nampak dia ludah hamba akan marah dia. Tapi sebenarnya hamba nampak sebenarnya bukan dia Allah Taala nak marah ke hamba. Dan termasuk Allah Taala nak marah kamu tu, Allah Taala utuskan dia supaya ludah muka hamba. Banyak lagi dosa hamba Allah Taala kat ni. Ni wali Allah kat ni. Terkenal dia di Pasir Putih dah. Terkenal di Pasir Putih. Orang ludah muka dia tak marah sikit pun. Dia sapu ludah tu, dia ambil RM10 dia bagi kat budak tu. Ni nak beritahu ni. Jadi orang lain sibuk mencari aib orang, kita sibuk mencari aib kita sendiri. Jangan cari aib orang tu semua. Jangan dedahkan aib orang. Kalau boleh kita simpan, biar kita seorang tahu. Sebab tu dalam kita nak milih sahabat ni, kena ada satu sahabat ni. Kalau kita nak pilih sahabat kan ni, kena ada 3 ciri-ciri. Pertama kena ada satu sahabat yang sering menasihati kita dengan apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dia nasihatkan kita dan juga dengan nasihat dengan penuh kesabaran. Itu sahabat. Yang kedua, sahabat yang melindungi aib kita. Walaupun dia tahu kita buat. Tapi kalau orang satu kampung bising, dia tetap kata, aku tak pernah tengok dia buat. Dia mempertahankan kita. Ini sahabat kan ni. Yang ketiga, kalau cari sahabat, itu sahabat sering mendoakan kita untuk kita masuk syurga Allah Ta'ala. Dia sedikit pun tak doa untuk kita. Tidak sedikit pun mencela kita. Tidak sedikit pun nak menjatuhkan kita. Ini sahabat. Kalau ada, tuan-tuan, kalau ada 3 ciri sahabat ni, maka pegang dia betul-betul, insya-Allah tuan-tuan akan selamat di akhirat besok, insya-Allah. Dunia akhirat. Jadi kita ada, tunggu kita dah ada ni. Cuma tak keluar lagi, insya-Allah. Jadi kat ni muka surat berapa kan ni? Kitab bab puasa, bab Ramadan. Surat muka berapa kan ni? Muka surat 63. 63, muka surat 63 baris 12 dari bawah. 12 dari bawah. Okey, 12 dari bawah. Okey, ni fasal mana? Fasal kita okey, dah 1 2 3. Okey, 12 betul lah, 12. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Muka surat 63 Ustaz, 63. Okey, baris 63. Baris 12 daripada bawah. 12 daripada bawah ya. Fasal baru ni Ustaz, fasal baru, bab baru. Belah 12 daripada bawah dia. Ya Ustaz. Kita bab mana ni? Bab kifarat ke? Kifarat sini. Ya. Fasal Kat ni. Ya Ustaz. Bab kifarah ke? Kifarat macam ni berbuka puasa Ramadan. Ya, bukan. Ni fasal. Iftar Ustaz. Iftar. Iftar Satu lagi dah. pasal yang menyatakan orang baginya berbuka puasa. Berbuka puasa Ustaz. Pasal orang yang harus baginya berbuka puasa Ramadan. Faslun fi man. Faslun fi man yubahu lahul fitru. Faslun fi man yubahu lahul fitru. Ini suatu pasal pada menyatakan orang yang harus bagi orang berbuka puasa. Ini kita nak pergi kepada membicarakan tentang orang yang boleh berbuka puasa. Diharuskan oleh syarak dia berbuka puasa Ramadan. Kita tengok molek ni. Siapa dia orang yang boleh berbuka puasa Ramadan? Adakah orang haid ataupun orang nifas ataupun orang lagu mana yang harus berbuka puasa Ramadan? Kadang-kadang ada di kalangan kita, walaupun kita tidak dibolehkan berpuasa, tetapi tidak diharuskan kita berpuasa. Berbuka dengan mana haram oleh syarak kita berbuka.
Haram dengan sebab menghormati bulan Ramadan itu sendiri. Dan kita boleh tengok orang yang diaruskan oleh syarak berbuka, di antaranya bermula orang yang sakit. Ni hak boleh buka ni kat ni. Ya. Bermula orang yang sakit yang mudarat. Tu. Sifat bagi sakit dia tu boleh membawa kemudaratan akan dia seandainya dia puasa. Kalau dia cuba puasa juga boleh membawa kemudaratan akan sebagai mudarat yang mengaruskan tayammum. Seolah-olah mudarat seperti mana berlaku kepada orang yang tidak boleh nak mengambil wuduk, tak boleh nak kena air pada tubuh dia, di mana memaksa diri dia kena sembahyang juga, tapi dengan cara tayammum. Itu sebagai contoh. Maknanya, kalau kita selagi benda tu tidak membawa kepada kemudaratan kepada kita, sekalipun kita tu tidak dibenarkan berpuasa, tetapi jangan sekali-kali kita buka. Tu. Mana harus baginya berbuka. Kalau orang melarat kau dia ni tidak boleh kena air, baru dia boleh tayamum. Maka begitu dah juga kita. Kalau kita ni dalam keadaan berpuasa boleh buat kemudaratan, maka wajib kita berbuka. Di antaranya seperti mana orang sakit. Sakit ni dia boleh berbuka. Sebab dia sakit. Jangan bagi orang yang aib. Orang aib tak boleh buka. Dia wajib menahankan juga diri dia kerana menghormati Ramadan. Apatah lagi nak pergi makan depan khalayak ramai. Walaupun dia tak boleh berpuasa, tapi jangan sekali-kali dia berbuka puasa. Ni Ustaz ada orang atas soalan ni Ustaz. Boleh, beres. Dia kata lagu mana dia selama ni dia bulan Ramadan ni dia marhid, tapi dia makan macam biasalah, macam tak Wajib dia kena minta maaf dengan Tuhan dah. Okeylah. Kesalahan kita dengan Allah Ta'ala tu tidak payah mana Ustaz deh. Yalah. Nah, kalau dengan orang tu mungkin payah sikit lah. Tak apa lah dengan dia. Nah, sebabnya ulama orang di sini, kalau ibarat orang ni tak boleh kena air, maka dia kena sembahyang juga dengan cara tayammum. Mana bertukar daripada air tu kepada tayammum. Ni pun begitu juga. Mana selagi dia tu tidak masuk dalam orang lapar sungguh, sekadar air dan nifas, kalau dia tu boleh, maka tak usah makan lah. Sebab tu perbuatan tu adalah haram. Kerana menghormati Ramadan. Kadang-kadang kita tengok, ramai di kalangan para wanita ni, dia ambil mudah Ustaz. Bila dia tak puasa, sahur dia tak kira dah. Dia tak bangun sahur. Sebab dia kira nak makan sehari. Jadi kalau dia bangun sahur Ustaz, boleh pahala juga ni. Dia boleh pahala juga ni. Dia kali Ada 15 pahala tu Ustaz. Bangun sahur untuk nak mengelak daripada dia lapar, dia makan tengah hari. Walaupun dia hit Ustaz ni, dia Dia tak boleh nak puasa haram, dia puasa. Tapi jangan makan. Tapi dia Kita sahur tu kena dia pahala. hormatilah bulan Ramadan tu. Sebab bulan Ramadan ni nama Ramadan tu nama membakar dah. Kita kena bakar nafsu kita. Ramadan tu apa makna nama Ramadan? Ramadan tu artinya bulan membakar. Nak bakar apa dia? Nak bakar nafsu kita. Sebab tu di sini dia kata, tempat yang mengharuskan tayamum tu, baru kita boleh buka. Seolah-olah kalau tak ada air, boleh ambil tanah. Itu maknanya nak ayatnya uzur sekoti dah tu. Sebab tu dia kata,
Dan orang yang sangat lapar. Oh tak boleh, aku tak makan mati ni. Okay, tak apa lagi. Walaupun dia tu berpuasa. Lapar telajuk. Kinayah pada kata sangat lapar tu lagu mana? Lapar telajuk. Kalau tak makan tak boleh dah. Dan sangat dahaga. Sekira-kira, awak mari 48 tu. Sekira-kira musyaqqah. Apa makna musyaqqah? Tak tertanggung pada adat, aku kalau tak makan boleh jadi mati ni. Okey lah. Tak apa lah. Ni, kita bila kedatangan air, kodok adik makan. Jangan. Tidak hormat Ramadan. Tak boleh lah. Bangun sahur dah juga. Bangun sahur macam biasa. Sebab mungkin kita rasa tak berasa dah sebab kita tak boleh puasa dah. Kita kena hormat bulan Ramadan. Seperti mana kalau tak ada air, kena sembahyang juga. Tapi kena cara tayamum. Ibarat dia gitu, dia buat pergi dengan buat pergi dengan tayamum tu. Atau mengaruskan tayamum. Tu, bila tubuh tak boleh kena air, maka semaya tu mesti juga. Maka kena tayamum. Ini dia panggil qiyah dah. Qiyah situ dah. Puasa pun gitu juga. Disebabkan lapar telajuk, boleh makan. Kalau membawa kepada kemudaratan. Lapar telajuk tu lagu mana? Atau tahu yang masing-masing dah. Min haisu sekira-kira, kalau aku tidak makan, boleh bawa aku pada ke apa? Boleh bawa aku pada kebinasaan. Lapar telajuk. Kalau lapar biasa, ni biasa ya. Lapar dahaga ni puasa ni. Nah. Ni lapar telajuk ni tak boleh. Dan bagi orang yang musafir yang jauh. Boleh buka juga bahasa Ustaz. Iaitu bila sebut jauh ni 2 mar'alah atau lebih. Lebih daripada 2 marhalah. Bolehlah buka. Melainkan jika ada kedatangan saparnya, kemudian daripada fajar, turun pukul 6 pagi, 7 pagi, tak boleh dah. Nak turun rumah kalau nak puasa tu, nak berbuka tu, kena turun sebelum daripada fajar. Turun daripada rumah kita. Nak pergi Kuala Lumpur, turun sebelum daripada fajar. Turun pukul 5, kalau Ustaz kita duduk Kelantan ni dah. Kalau turun pukul 8, pukul 9, naik pasal beg, tak boleh, lama kan makan urat-urat. Arai tu. Orang ramai kita tak tahu ni Ustaz. Pak ni ramai tak tahu. Orang ingat ke dia turun pukul 8, pukul 9 tu tak boleh Ustaz. Ramai tak tahu. Kalau kita musafir turun selepas pada fajar, wajib bayar maaf, wajib puasa. Dia keliru situ Ustaz ni. Dia keliru. Dia ingat ke mentang-mentang dia musafir, dia boleh buka. Tak boleh. Memang dalam Quran gitu. Dia ada masa dia. Kita nak ulama menterjih benda ni. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Dia tak royak tu bukan berapa. Ulama yang royaknya turun sebelum fajar. Serupa musafir pergi jemaah ni Ustaz ni. Musafir jemaah. Kalau kita turun pukul 8 pagi, wajib kena jemaah. Nak pergi Mekah tu. Kalau tak sejemaah hari tu, kalau turun jemaah, tak kena turun pukul sebelum naik fajar. Sebelum subuh kan? Subuh turun. Subuh. Duduklah mana-mana dulu. Ada soalan ke tu? Ni ada? Ustaz, ada Ustaz.
Betul? yang berkenaan dengan haid tu, Hmm. maknanya kita tidak boleh makan dan minum, kena tahan semampu-mampunya, Ustaz. Tak boleh. Biasa puasa juga kat ni. Maknanya kalau tak tahan sangat-sangat baru boleh makan. Boleh lah. Lapar sangat boleh lah. Lapar terlajak boleh lah. Ustaz kalau Kalau tak kosong lapar, pun lapar terlajak boleh makan juga. Lapar Ustaz, terlajak. Ustaz Saya kalau tak boleh melibatkan kalau aku tidak buka ni bahaya dah. Boleh. ni Ustaz kalau tak terlapar terlajak tapi kalau letih sangat-sangat boleh kan? Yang lebih kurang tu lapar ngerti kan. Nah, bagi tulur tu kan ni. Nah, letih dengan lapar tu lebih kurang. Sebabnya letih tu kerana lapar. Boleh lah. Ada lagi? Tak ada dah. Belum ada. Maka tidak harus berbuka. Tu. Kalau lapar tajak tu boleh lah. Kalau tak lapar mana jangan duk buka lah. Tidak harus berbuka. Bapa tu kan ni? Kerana nak menghormati Ramadan Al-Mubarak. Kena hormat bulan Ramadan ni. Sebab bulan Ramadan ni bulan yang Allah Ta'ala bagi rahmat, sebesar-besar rahmat. Tak Ramadan ni lah. Kita nak banyak istighfar, kita nak banyak qada sembahyang kita. Ramadan ni dah kita nak banyak buat benda-benda amal ibadat. Ramadan ni dah kita nak banyak bersedekah dan sebagainya. Ramadan ni dah kita nak cari keberkatan dalam kehidupan kita. Jangan sia-sia ke Ramadan yang Allah Ta'ala bagi. Sebab tu kita bimbang takut Ramadan hak tarupan tu kita tak tahu dah ada ke tak ada. Nah, hak Ramadan ni hak ada ni wujud lah. Tak, kita tak tahu lagi banyak hari lagi Ramadan ni, 5 hari lagi. Tak tahu lagi ada ke tak ada. Tapi kalau ada, buatlah sebaik mungkin benda yang kita nak buat. Tak, kita menuntut ilmu lah, kita beramal lah, kita berzikir lah. Sebulan-bulan Ramadan. Kita qada sembahyang kita lah, takut ada hak luput-luput lah. Nah, qada sembahyang kita lah. Ataupun semaya kita buat kerana tak ada ilmu lah. Kita qada lah. Nak cari keberkatan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diampun oleh Allah Ta'ala. Jadi, balik pada bila kita buka, wajib qada atas segala yang tersebut ini. Bila kita buka kerana lapar ko, tak tahan sangat ko, terajak ko, maka buka. Sakit ko, kita musafir ko, dah. Maka wajib kena qada. Ustaz, ada soalan. Ya. Yeah. Kalau orang haid tetapi dia bermusafir, bolehkah dia makan disebabkan oleh musafir? Dia makan sebab musafir. Tidak jadi masalah, tak berdosa. Makanlah. Tak berdosa. Sebab dia musafir. Ada je masalah. Boleh makan. 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 Nah, boleh. Ustaz, ada lagi soalan. Okey. Bagaimana di tempat kerja kantin dibuka seperti biasa, pekerja perempuan yang uzur makan tanpa rasa bersalah bercampur dengan orang bukan Muslim. Apa hukumnya? Haram. Kalau bulan Ramadan, haram. Jadi dia lapar telajak kat ni. Pergi tu sebutir. Lapar telajak tak ada apa. Saya boleh bawa kepada kemudaratan. Duk makan sekali, orang kafir biarlah. Kita tak boleh. Kita makan sahur lah. Makan sahur. Biarlah kita tak puasa pun. Kita makan sahur lah. Kita kena menghormati bulan. Maksud sini bukan nak suruh puasa. Nak suruh hormat bulan. Ramadan tu bulan yang mesti dihormati. Ramadan, kena ingat, merupakan bulan yang wajib dihormati. Hatta sehinggalah orang yang kedatangan haid dan nifas diharamkan berbuka lagi. Yang hidup makan rasa. Sebab nak menghormati Ramadan. Ustaz, Betul. Ya. Puan Anita ni kata selama ni kita tahu boleh makan tapi jangan terang-terangan.
Waktu kita ramuk itu kat ni, bukan hukum tu. Kita pakai rekod sendiri. tak ada bubuh pada kita lagu tu dah. Badi duk rekod begitu lah. Sebab selama ni ingat macam tu. Kenapa dia? Sebab selama ni ingat macam tu boleh makan tapi jangan terang-terang. Oh, tu ingat je lah. Oh, Debat tidak sama lagu sendiri. tu. Tidak Debat sama lupa sendiri. ingat. Makan sorok-sorok dalam bilik. Ya. Dia macam-macam lah kat ni. Boleh timbul macam. Nah, tapi nak ayat perbuatan kita tu dosa lah. Nah. Nah. Jadi kita gini. Kalau kita nak rapi boleh baru sehari dua lagi ni kan. Walaupun kita dalam keadaan air kau nipah, kau apa-apa. Nah, kita kena cuba bersahur jugalah. Sahur juga. Kita sahur kerana menghormati Ramadan tu ada pahala besar tu. Pahala besar. Nah, kalau kita makan pun disebabkan oleh kerana kita lapar terlajak sehingga melibatkan kita ni kalau tidak makan boleh membuat kau ada begini. Makanlah. Tidak pun tak apa. Nah. Benda ni kita boleh kiyah juga Ustaz kalau misal kita boleh kiyah kalau misalnya dia suami isteri ni dia tolak lah dia nak bersama, nak bersetubuh. Ni dia batal puasa dulu, dia batal dia makan. Kena makan dulu lah Ustaz. Lepas dia bersetubuh supaya dia tidak dikenakan kifarat. Orang lelaki tu. Okey, lepas dia setubuh tu adakah dia boleh makan terus ataupun dia kena teh juga? Jangan. Dia kena teh jugalah. Serupa kan macam ni. Lepas tu lah dulu, lepas tarik tu. Okey. Nah, kau makan kan boleh dulu. Nah. Jangan. Nak kena batal dulu puasa tu. Dia batal, lepas tu dia bersama, lepas tu dia kena lepas makan. batal puasa bersama. Lepas tu jangan duk makan lah. Kecuali aku tak makan mati, nak makan lah. Tak kelas dengan buyuk-buyuk. Nak ayat begitu. Islam ni kadang-kadang dia tak ada paksa. Tapi semua tu wajib qada. Itulah nak mengelak daripada dikenakan kafarah. Tidak begitu nak puasa untuk 60 hari. Orang laki-laki lah. Perempuan tak kena. Nah, orang laki-laki. Nak mengelak. Ya kadang-kadang bulan Ramadan ni satu hari juga. Bulan lain duduk pun bulan Ramadan ni biasa tak boleh duduk. Ini dia ulinya ke mana? Ujian. Nak ujian tu kan. Mai waglenya Ustaz Allah. Yang baik. Kalau tidak bulan Ramadan tak ada apa-apa. Bulan Ramadan ada QS selalu. Kemari selalu. Apa ni? Ada bulan Ramadan tak jumpa, tak apa. Bulan Ramadan tak boleh tengok. Dah, semua tengok asal selalu. Ini pelik. Ujian Allah. Sebenarnya itu ujian Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas kita. Dan orang tua. Orang tua. Tua ni nak kategori berapa Ustaz? Kita ambil ada 80 tahun, 90 tahun. Ada kata. Tua, dia tak siap. Dan yang sakit. Tua. Orang sakit. Yang tiada diharapkan akan sembuhnya pada adat. Adatnya dia ni tak sembuh dah sakit dia. Yang lemah keduanya. Lemah dia. Orang tua ni lemah. Daripada puasa. Sekira-kira musyaqqah. Apa makna musyaqqah sini? Tak tertanggung pada adat. Apabila berbuka oleh keduanya. Orang tua dan orang sakit tadi. Wajib atas keduanya fidyah. Anda bayarlah weh. Cupuk beras sehari. Kalau beras harga 7 rial kan? Nak bayarlah 7 rial. Bayar fidyah. Nak puasa tak boleh dah. Tua tak ikat dah. Bayar fidyah. Nak makan hak muda bayar fidyah berat tu.
Nah, orang muda tak boleh bayar fidyah, dia tidak tua. Nah, dia orang lalu dah orang tua. Nama kira umur tengah gagah molek tak si bosa bayar fidyah. Tak kena, tu haram perbuatan tu. Jadi tua ni umur 90 Ustaz ni? Tua ni kita ambil 90. Walik 90. situ. Kalau dalam 85, 90 tu 80 Boleh lah dia panggil lebih kurang Ustaz. lebih kurang eh? Okay. Dia panggil takriban. Tua. Dia panggil ambil atas kaedah putus asa daripada haid. Orang 90 ni tak ada haid asa nak Ustaz. Tak ada dah. Nah. Atau ada ulama kata kalau dia cerai kat umur 90 ni, dia kena edah dia hanya 5 tahun. Ada ulama kecek. Oh, 5 tahun Ustaz ni? 5 tahun? Oh, cerai apa ya? Ha. Kena 5 tahun. Edah Ada dia. ulama kecek juga. Tapi hak muktamadnya 3 bulan ya. 3 bulan 10 hari. Tapi ulama marah benar lagu. Ada tua cerah. Tua. Ada tua cerah Ustaz umur 90. Belanda. Mana ni oh. Kampung kita dulu, tok lelaki tua, bini tua. Cerah derah bukan main. Sekilo dengar dia lapar cerah bini dia. Nah, tapi dia kena baik apa mati. Dua-dua tu. Allah. Tak kena baik apa mati. Tok buka pun tak bui. Boh. Tua nak cerah lagi boh kena baik. Oh, tak dia. boleh. Sama-sama duduk sadar begitu. Nah, tapi dia tak apa. Bini dia tu boleh naik nyok sendiri. Oh, bini boleh naik nyok? Hebat Ustaz. Nyok boleh naik bini dia. Bini dia tu Ustaz naik nyok. Naik nyok. Kita lelaki tak boleh Ustaz. Kita orang jatuh naik nyok tak boleh. Ya. Dia boleh naik. Ayatnya, bila tak tertanggung, puasa ni tak boleh dia nak puasa sebab tua ataupun disebabkan sakit sama, maka wajib atas keduanya orang sakit dan kedua tu fidyatun, bayar fidyah, bayar secukup beras. Kalau 7 riyal cukup, 7 riyal lah Ustaz sehari. Sebulan 210 riyal. Bayar siapa dia? Kepada fakir dan miskin. Bayar tu lagu mana Ustaz? Daripada tiap-tiap hari secukup makanan. Makanan yang menyenyeh lah. Beras ke, kaca butir ke, kaca po ke. Ikutlah tengok keadaan makanan dia tu berapa. Dan tidak wajib qada atas keduanya. Tak payah qada lah sebab nak qada tak boleh. Orang tua ni dia tak boleh nak qada dah. Kalau anak-anak nak tolong qada boleh lah. Ada anak-anak nak tolong qada boleh. Atas dia tak wajib dah. Ada ke di kalangan kita ni ibu-ibu, bapa-bapa, Kak Ning, ayah rumah tu bayar fidyah? Bayar Ustaz. Kena bayar ayah tu. Dia tadi nak puasa tu. Kak Ning bayar cepat sehari. Bayar tiap-tiap hari Kak Ning. Ya Ustaz. Cepat sehari. Bayar tiap-tiap hari. Dia tak ada kupur Ustaz ni? Tak ada kupur. Jangan kupur. Dia hukum nak suruh-suruh tu. Bayar tiap-tiap hari. Bayar tiap-tiap hari. Dia wajib daripada tiap-tiap hari secukup makanan. Ingat molek. Bayar. Tolong bayar ayah tu. Bayar Ustaz. Mesti kena bayar. Tak boleh siar ke dia. Nanggung dia pas dalam kubur. Siar ke dia. Ada soalan Ustaz? Okey, beres. Dia kata dia baru tahu ni yang kena bayar tiap-tiap hari. Selama ni mak dia dengan ayah dia sakit tu, dia kata dia bayar sebulan, dekat raya baru dia bayar Ustaz. Lagu mana? Minta maaf dengan Tuhan dah. Maaf Tuhan Ustaz ni. Tapi dia nak sini bayar tiap-tiap hari ni. 7 riyal sehari. Dia nak kata dia tu. Wajib atas keduanya orang tua dan orang sakit tu fidyah. Lagu mana? Daripada tiap-tiap hari secukup makanan. Bayar tiap-tiap hari.
Dan tidak wajib qada atas kedua. Tak payah dah lah. Qada ke apa? Dia tak boleh nak puasa dah. Tak wajib qada atas kedua. Ini dia panggil serupa di kalangan para mazahib. Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi lagu tu lah berlaku. Adapun dalam bab semaya, Hanafi yang kata wajib. Syafi'i tidak ada wajib. Cuma Syafi'i kata, tapi tidak wajib pun, aku suka dengan cara Hanafi. Itu katanya. Maka Syekh Subki buat ambil video untuk ibu dia. Syekh Subki ni dia mazhab Syafi'i. Dia ambil video untuk ibu dia. Video semaya. Sebab Syafi'i kata, aku suka cara Hanafi. Okey. Ada soalan tempat bab video ni Ustaz? Ustaz, kalau kita bayar sehari secupak tu kita boleh bagi dekat fakir atau pusat zakat? Dia kalau moleknya kat ni ke fakir dah kalau ada. Kalau ada fakir dah. Oh, KL banyak Ustaz, KL. Ramah. Miskin ramah KL ni. Wi fakir miskin KL dah. Banyak. Penang rasa banyak kat ni. Penang. Banyak Ustaz. Wih lah. Lalu ke Allah dia lah syupuk sari. Tengok apa yang. 7 riyal. Mak berah murah pada. Kalau kau WPT, Ustaz kan boleh WPT ni? Boleh duit dah. Duit tu main ikut Hanafi dah tu. Kalau berah, payah Ustaz. payah lah. Kita pun payah nak cari nak wig dia tu. Nak duduk bibik berah tu. Nak WPT dah senang. Macam Bangla duduk di kerja tu miskin tu Ustaz, kita boleh kalau dia miskin bui lah Ustaz. Kalau dia tak miskin dia tak mari. Lah dia miskin ke bui lah. Tak ada kira Bangla kau orang ke apa pun. Dia kalau dia tak miskin. Kita dia tu miskin boleh bui ya. Okey. Ya, kalau dia tak miskin dia tak mari dah kerja pak kita Ustaz ni. Yalah. Kita boleh tak miskin. Tu kita boleh ni lah dirilah. Kita tengoklah dia tu dah. Ustaz, misalnya macam ayah lah, nak bayar hari-hari, macam takut lupa, kalau kita bayar siap-siap sebulan boleh? Boleh, bayar sebulan lalu pun tak apa. Bayar akhir pun tak apa. Tapi tidak masuk al-bab Islam suruh lah. Begitu lah. Semua tak tinggal semaya lah. Qadha lah juga. Begitu lah. Jangan dia masuk tahun lain. Kalau tahun lain tu tak ada wis cupuk lah. Kat ni kena 2 cupuk lah. Denda dah lah. Denda dah lah. Ustaz, bagaimana jika orang tua-tua yang kadang-kadang lupa, kadang-kadang tak? Tu kira biar dia nyayuk kat ni. Dia tak ada nak puasa juga. Lebih dia puasa pun dia tak ingat juga. Bayarlah. Nak ambil kata putus hak balik sini bayar. Sebab dia kadang-kadang mari. Kadang-kadang dia puasa makan betul juga. Tak boleh. Tak. Kita terus dia kira tidak puasa. Tak puasa tak apa. Ustaz, ni ada yang tak berapa faham berkenaan dengan apa ni? Yang 1 cupak setiap hari tu. Maknanya kalau kita kumpul hujung bulan atau awal bulan bayar sekaligus tu berdosa? Boleh juga. Tapi tidak afdal gitu. Tak berdosa lah Ustaz. Tak berdosa. Dah tak ada gapo kat ni. Jangan masuk tahun lain dah. Tahun lain baru pergi bayar. Tu kena dapat dah lah. Kena 2 cupak dah lah. Ramadan ni mana kita nak bayar lepas raya tak bayar. Tak apa. Boleh bayar. Harus. Bimbangnya duk tangguh-tangguh tu sampai Ramadan tu tidak bayar lagi. Ramadan hono nak masuk terlepas pun. Tu berasa lah. Wajib nak bayar 2 dah. Atas cupak nak bayar 2 cupak. Tak pas kena 20 tahun tinggal. Cupak setahun, tidak 20 cupak sehari. Demai lah, kena sebulan kan. Kena boleh 2 bulan kan. Kena tengah trailer dah lah.
So trend lah Ustaz. Berat. 10,000 dah lah. Jangan. Dia tu bawa pergi pas dalam kubur tu. Allah. Takut tu. Kita takut tu. Tinggal puasa 20 tahun. Tak puasa 2 bulan selama 20 tahun. Tidak bayar. Banyak mana kita kena? Berapa ratus ribu. Itu tak itu. boleh main-main lah. Itu atas kau Ustaz kan? Ada dah. Dah 2 bulan tak puasa 20 tahun. Akbar. Berapa ratus ribu tu. Banyak kena bayar dah. Oh, sial dah. Habis lah. Nak cari duit mana Ustaz? Dia 200-400 ribu ni. Nak cari duit mana? Jawab dia penat. Ada saya anak Ustaz. Dia tak puasa daripada umur 15 tahun. Siapa lo ni? Apa tahu lah. Tak banyak mana tahu. Bukan nak kira Ustaz. Allah, neng dia. Kata kena bayar lah. Tak boleh lah. Ukuran kita gitu dah. Orang kata ribu Ustaz. Orang kata ribu. Berat lah. Patut kan ganti kan tak kena ganti dia tak wajib tak je puasa Ustaz. Berat. Dia puasa. Aduh, dah nyanyi dia Ustaz. Nyanyi dia. Sial. Tu ya apa pasal kita nak ngaji tak sih. Itulah kita ajak orang ngaji ni, belajar kita. Berat lah. Penambil harta mana banyak. Penat lah. Tak lepas. Di sisi Allah Ta'ala. Ustaz, ada soalan. Okey. Ustaz, kalau kita bayar kepada fakir miskin yang bukan Islam? Tak boleh. Syarat Islam. Islam tidak Islam. Tak boleh buat kira. Syarat Islam. Ustaz, kalau gelandangan yang tak ada rumah yang duduk tepi jalan tu boleh ke Ustaz? Fakir miskin. Islam. Islam. Dia tak ada Boleh. rumah. Dia tak ada rumah di tepi Ui. jalan. Cari ada wah-wah retak tu. Ha. Dia. Ustaz, kalau kita bayar fidyah kepada fakir miskin dengan memberi makan yang nilai sama dengan secupak, boleh tak? Nilai sama dengan syupak tu beri duit ya. Sebab tak boleh beri makan gitu. Beri duit biar dia pilih sendiri apa dia nak. Kalau kita beli nasi bungkus sama harga tak boleh? Tak biar dia beli. Kak ni bagi duit biar dia beli. Okey. Jangan kita beli nasi. Kita beri duit ikut dia beli apa pun. Asalkan duit nilai kita beri itu syupak berat. Nampak kan ni? Nampak Ustaz. Ustaz, lagi satu soalan. Okey, tak apa boleh. Kalau kita bayar dulu fidyah untuk orang tua yang sakit sebelum tiba hari berpuasa, boleh Ustaz? Bayar siap-siap. Tak boleh, kena masuk bulan Ramadan. Fidyah tu masuk bulan Ramadan dulu. Masuk bulan Ramadan ataupun lepas Ramadan. Jangan jadi Ramadan lain. Supaya lain tak bayar. Masuk hari itulah bayar. Masuk hari Ramadan. Bila hari Ramadan? Bayar. Sebab hari itu kita tak tahu lagi lah mungkin dia sihat. Suka boleh puasa. Soalan lain Ustaz. Okey. Kalau kita bayar fidyah kat madrasah budak-budak tahfiz, belajar macam mana, boleh tak Ustaz? Sekiranya tidak ada fakir miskin, boleh juga. Tak ada masalah. Boleh bayar. Masuk dalam budak tahfiz, kau apa boleh. Tak, wagi ponok boleh. Boleh belakang dah tu. Wagi anak murid boleh. Nak pergi ke tok guru boleh. Boleh belakang dah. Supaya zakat tadi dah tu. Cuma keutamaannya prioriti dia betul dulu kalau dia betul ada. Ustaz, soalan seterusnya. Okey. Bagaimana yang hilang ingatan disebabkan kemalangan, perlu bayar fidyah tak? Hilang ingatan. Tak kira disebabkan apa pun, wajib kena bayar fidyah. Tak kira sebab apa pun berlaku. Aksiden ke, ucap makan ubat ke, tak kira. Asalkan dia tu hilang ingatan, dia tak boleh puasa, dia wajib kena bayar fidyah. Nyayuk ke, kena bayar fidyah berlaku. Ustaz, bagaimana sekiranya ada yang tertinggal puasa tetapi lupa jumlah sebenar dan sudah tidak pasti berapa tahun, bagaimana cara pengiraan?
Oh, ni ustaz nak royak pepayah benar tu kat ni tu. Nak tu start lagu tu lah. Oh, penuh pengira kita sendiri pun nak buat lagu mana. Gini lah Kak Nik kita ke hello lah. Kak Nik, Ya Ustaz. kita guna hello. Hello. Guna hello ni lagu ni. Ni kena royak guna hello lah. Wahabi tak say ni lagu ni. Wahabi. Wahabi kata kuat guni supaya tipu tu. Oleh kerana kita tak tahu, kita guna hello. Contoh gini. Kak ni bui kau ustaz 30 cupok beras. Nilai ya 30 cupok. Tak, datalah kalau 5 ya cupok, 5 3 15. Jadi 150 cupok. Nanti. Satu kerana ustaz? 150 ya Ustaz. 150 ya. Oh, 30 cukup. 150 ya duit 150 ya. Dah, ustaz pun belilah beras sebanyak 30 cupok. Untuk 30 Okey. hari. Untuk 30 hari. Untuk 30 hari. Maka situ ustaz kena cari seorang lagi buat heboh lah. Sekali talak tu sebulan. Sekali talak tu sebulan. Maknanya 12 kali talak setahun. Kita heboh tu dia panggil kena guna helah tu. Dah, abtu hadza dia taqabil tu hadza. Dia pula kita pula abtu hadza. 12 kali boleh setahun. Dah, berapa ratus kali kita nak buat? Nak buat berapa ratus kali? Nak buat berapa puluh tahun? Umur dia berapa? 60 tahun. 60 tahun, talak lah. 60. Dah lah kena talak dalam 720 kali. Itu. Tapi itu kena wing upah nak buat hijau tu. Tolbah nak buat hijau tu pun. Nak. Tak 700 tu pernah. 2 hari ada lah. Nak ada main heboh tu. Habtu adha qabil tu adha fidyah. Namun saja habtu adha. Nak main tolak duit talak. Suruh tarik tu. Lama tu. Itu pak kena. Itu yang pakai hello. Nak buat lagu lain tak boleh dah. Guna hello. PT tu ya juga. PT 150 ya tu ya. Tapi dia tolak. Ni dia aku habis dah tu. Ni putus hera tu. Nah. Kita nak buat kerana tak boleh dah. Kita tak ada dah jalan. Tapi kau anak-anak kena buat. Nak suruh demo atas. Berterela. Beratus ribu. Demo pun tak ada PT. Marilah boleh 300 ribu. Ada kau PT demo 300 ribunya. Takut demo nak makan pun tak ada juga. Lepas tu, tak kira demo nak pergi dengan lagu tu. Itulah cara jalan. Imam Syafi'i kata, dibolehkan hello. Hello dapat nama dia. Tak tahu apa lah. Kalau ada orang sanggup tolong buat kita tak muncul. Gitulah maknanya. Dibolehkan hello. Ini orang tak sihat ni. Nah, tapi nak ayatnya, kita boleh buat lah. Kiah lah kau mana apa. Itu benda yang boleh. Jangan kita ni tidak buat video ni. Nah, Nabi tak witan ni. Kalau tidak mengeluarkan video wisesa. Tak witan ni. Tak tahu kita ni lah. Buatnya yang kemayak dia. Buatlah juga. Sebab itulah kita tengok ulama-ulama dulu. Waktu dia tengah mandi, dia buat lagu dah video. Dia keliling ramai orang. Tak. Sehingga pinjai bagi mah lah ke apa lah. Nak buat video tu. Pinjai bagi mah orang. Tu panggil elah belakang tu. Sudah sesarat. Suruh kelip belakang bagi mah. Kau tu dia macam-macam. Pakat rupa lah. Ada. Nak winilah banyak berapa tu ribu tu. Nak pakat buat video ni. Habtu adha, qabiltu adha fidyah. Sianu, habtu adha. Kau ni heboh, kau ni heboh, kau ni. Dia kata sampai 10 orang kat ni duk jujur. Pakai heboh. Itu semua dia panggil helah belakang. Sudah kat kan? Baru mandi banyak. Sudah mandi siap ke apa? Baru kapal kita ni. Tak tanah main-main. Nak tanah warna banyak ni dasar ni. Beratus, cupok beribu ni. Nak tanah lagu mana?
Atas pergi kata demo tak gerak. Itu ada hello. Kadang-kadang hello ni boleh guna pakai juga weh. Habis-habis tak boleh hello lah. Itulah ustaz sarankan kepada kalau demo nak buat gitulah ustaz boleh tolong. Boleh tolong demo. Dengan lagu tu ya. Tapi rakyat lalu dengan cara hello. Agak-agak tu yang mampu. Itu masalah. Nak buat cara lain tak boleh. Kena cara lagu tu. Cara hello. Ada lagi kan ni? Ustaz ni bertanya satu soalan. Secupak ni untuk seorang fakir miskin ke Ustaz? Ya, cukup untuk seorang fakir miskin. Adakah bermaksud kalau keluarga tu ada 10 orang maka bolehlah bagi? Boleh. Wih, cukup seorang. Boleh. Oh. Boleh. Kita tak kena jalan jauh. Sebab kita nampak dah ni miskin berlakon. Wih. Tak apa. Boleh. Walaupun dia tu ada anak kecil bagi kat dia secupak Oh, juga. tak apa. Boleh lah. Boleh. Oh, jatuh kita tengok, kat ni, dia ni susah ni. Wih, 30 cukup lalu dia. Ni. Wih, boleh makan berlakon. Ada apa. Kadang-kadang kita nak cari pun satu ayu go. Nak cari. Ingat kau dia ni pakai miskin, apa kaya pada kita? Ustaz, kalau orang yang berhutang banyak, kita boleh bagi fidyah kat dia? Kalau masuk dalam gharimi tu masuk zakat, tapi dah tak ada pakai miskin. Tak boleh lah kau gharimi pun. Tapi kena cari pakai miskin dulu pasal dia buh gitu kan. Fidyah ni dia buh situ. Ya. Kalau bab-bab sedekah lain dia panggil diberi kepada asnaf yang lapar. Tu mana boleh buat pergi siapa dia pun kat ni nak beri. Ada pun sini pasal dia sebut fa fidyatun ta'amu miskin. Dalam Quran tersebut gitu selalu. Beri fidyah kepada fakir dan miskin. Beri makan pada fakir miskin. Ya, gitu. Itulah caranya. Tak cara yang ustaz selalu buat dengan cara hello lah. Bila demo banyak tajuk kita pun, siap buat demo. Buat dengan cara hello. Ustaz hello tu kita boleh buat sendiri ke? Kena ustaz buat? Dah kena kita demo tu dah utik je aku nak buat tu. Kau demo utik tak ada apa. Kita lah ke buat demo tu. Tapi demo kena buat mari pitik je. Untuk kita nak urus kita demo tu. Demo nak buat sendiri, takut demo pun tidak erti. Kita ni kena buat. Kalau kita kena buat pula 2 orang. Heboh kita saing kita tu dulu. Saing kita tolak kita pula. Pak baca pula. Pak harta lagi pula. Banyak perkara juga kat ni. Nak buat tu kata 2-3 malam tak susah. Ustaz masa Ustaz buat helah tu, saing Ustaz tu pun kena pakai miskin juga ke? Ada, kita buat siap kita pergi baginya orang ke orang nak pondok ke apa lah. Makan balasah kita ke apa. Beras tu kita buat dulu baru kita pergi makan. Tak panggil dia buka puasa, tak apa dah lah. Maknanya buat helah tu sampai habis fidyah bayar baru bagi. Beras tu kita guna tak di musalla kita ya lah. Kita panggil dia buka puasa bulan Ramadan ni. Kita menanuk, kita upah orang menanuk. Kita upah orang buat lauk. Kita pergi makan ke dia. Tak ada apa dah. Biar ke budak-budak apa Quran. Kita lah urus. Gitu. Ya, Ustaz. Ataupun kita sendiri akan cari orang untuk nak bagi. Kita buatlah 5 kilo ke 5 cupok ke supik. Untuk kita nak menyenangkan bagi tu. Itu semua kerja kita buat berlakon dalam lagu tu. Kalau Ramadan kita tu bagi, letak mau orang tu sikit, mau orang ni sikit. Kita bagilah, ni beras dia. Jadi orang pun kadang-kadang dia mari supaya mau ustaz ni kat ni. Ya. Dia mari, ustaz ada beras dia kau tahu ni, insya-Allah ada. Kita berilah. Gitu. Dah hak dia mari mau kita tu kita dah kenal pasti dah.
Dia ni pasal ni. Kadang-kadang orang jauh. Pasal mah mari kan ni. Rumah ustaz ni. Mari cari berapi dia. Bawa anak dedek mata. Ambil berapi dia. Ambil. Sebab ramai orang dah atas-atas mari kita. Kita buatlah. Nah. Kita buat, kita sipar dulu. Dia mari, kita bui. Nah, gitulah. Dan ni musim ni kita di tempat kita ni ramai dah orang mari ni dah. Orang dari Thailand. Mari minta sedekah ni. Gila ustaz. Kat kita pun kita kenal pasti dah. Rumah ustaz, rumah raya ni ustaz. Hak pasal mah no mari lagi. Oh, Pasal mah. Thailand. Kata bersikap mari. Thailand ada mari ustaz ke Thailand? Mari. Ada dia bawa anak mari. Dah. Gila anak dia mari. Dia mari tanya lalu, ustaz berapa dia ada ke? Ada, nanti dulu. Kita ambil, bagi-bagi ambil. Ambil awak 5 juta, ambil. Kadang dia mari 4 orang, 20 juta. Kita beri. Nah, nak sesat demo tu lah. Gitu. Kalau kita tolong buat, kita tolong hello. Kalau banyak-banyak tu, buat ke cara aku tu lah, Ustaz. Dengan cara hello lah. Dah, tapi bila kita nak minta tolong orang, kena ada kat upah orang tu. Macam. Tak makan ni dulu. Kak Ustaz, kalau upah tu berapa Ustaz? Dalam upah tu, kita tidak ambil upah gitu. Kat ni, demo nak pergi apa seko, demo lah. Upah gitu lah. Nah, biarlah nak dekat ke Ustaz boleh 100 riyal. Gitu. Upah Ustaz buat ni. Tak ada gapo. Ustaz, misalnya ada ramai penuntut ni yang nak minta tolong Ustaz buat helah tu boleh ke Tak Ustaz? kena tolong. Ustaz Maknanya, kena tolong lah helah ni. okey, maknanya kami Kalau kita nak suruh demo, takut demo awak tak kena. Ustaz, Ustaz, maknanya kami melalui Kembara Ilmu ni boleh melalui Kembara Ilmu. Boleh. Cuma kat ni beri nama, beri duit je. Ustaz nak beli beras, Ustaz tak nak beras tu. Okey Ustaz Syaril macam tu. Beres, boleh kan ni. Mana mau pakat lah buat demo tu. Pasal ada ramai yang tanya. Demo ni suruh kita buat. Pasal ada 5 hari lagi ni Ustaz ni tak banyak dah ni. Tak ada. Jadi kita ni nak pergi makan dari bulan Ramadan ni dah. Nak muka musalla kita ada. Ustaz tak jadi tak email ada di Masjid Kelapa ke? Tak dah. Dah. Okey. Tak berhenti dah lama dah cakap. Tak boleh jadi tak email dah tua lah. Wih kau muda-muda. Apa kita minta kita minta jumpa. Kita nak kita Ustaz. Dekat tu lah, dekat rumah kan. Rasa pak kakak kita mati dah. Yalah tu kat saya. Rasa tu asal umur kita. Pok darah. Dia tinggal kau tu ya kitanya. Allah. Apa nanti mati pula seorang pupu. Allah. Dah tu ngatik dah ni tu. Udah mata berah boleh awak ngatik-ngatik. Apa Ustaz nanti apa dah anak-anak wear apa semua kita kumpul kita hantar. Tapi nama ni dia ni. Ini dia ni. Oh ya, ini nama mana? Dia tinggal. Kita urus lah. Okey. Tak, kita panggil lagu kita tu seorang untuk nak buat tu. Gitu. Sama tolong-nolong lah. Kita tolong demo tolong kita. Kita pun nak pergi benda lain tak boleh dah demo. Nah, pasal benda ni muka wajib. Ustaz ada soalan. Gitu. Nah. Ustaz boleh tanya soalan tak Ustaz? Ustaz, untuk ibu bapa yang sudah meninggal dunia yang tak sempat ganti puasa. Boleh kena buat tu kat ni. Wajib tu. Cara bayar fidyah dia macam mana Ustaz? Aku tu lah juga. Dia tinggal hari puasa. Kalau tak tahu, tak ambil sebulan lalu. Bayar 30 juta. Lebih tak apa kat ni. Kurang itu tak sin. Anak-anak kaya belakang tak kata boleh tolong ibu. Ya. Ibu apa? Ustaz, soalan seterusnya. Kalau bayar fidyah untuk 30 hari, bolehkah kita bayar 30 cupak untuk fakir miskin? 30 cupak untuk 30 hari tu. Cupak sehari. Nak wih lalu pun tak apa. Nah, Allah betul. Kau 30 cupak, kalau 5 ya cupak, 5 15. Ustaz pun ambil 150 tu pergi beli. Ustaz buat elok. Nak bagi orang orang. Gitu lah.
Maknanya Tak kita boleh dah. Ustaz, maknanya 30 cupok kita bagi pada seorang sahaja fakir miskin. Boleh, tak ada jadi masalah. Dah dia fakir miskin ke. Ustaz, soalan seterusnya, Okey. jika kita menerima zakat, adakah duit zakat tu khas untuk membeli makan atau boleh bayar bil-bil dengan hutang? Boleh buat bayar apa pun. Bayar bil pun tak apa, belanja makan pun tak apa, buat beli pakaian raya pun tak apa. Nak keluar rezeki kita pun tak apa, nak makan. Bulan Ramadan kan takut nak makan sedap sikit, tak apa. Sebab dia sunat mempeluahkan rezeki bulan Ramadan. Ustaz, kalau nak buat helah tu Ustaz kena bagi beras ke atau bagi duit? Bagi duit, Ustaz belilah beras payah kat ni, nak pergi ambil pula bini. Nak hantar beras tu. Sekarang Ustaz sini, lepas tu royak sepatut. Ustaz saya masuk dalam BT untuk Ustaz tu. Okey. Ustaz pergi beli beras. Nah, Okey, Ustaz boleh. telefon orang atas lalu beras. Royak nama, lepas tu nak buat tu nama mana. Nama royak lah. Ya. Nah. Ustaz kena bagi nama, berapa hari macam tu? Nama berapa hari. Itu Okey. saja. Okey. Nama berapa hari. Itu saja. Okey. Nah, berapa tahun. Itu saja. Aku nak tahu. Berapa hari, berapa tahun? Ustaz, maknanya bagi sekali dengan duit fidyah termasuk duit upah. Ya. Okey. Upah tu pasal Ustaz nak pergi ke gu tu ya. Ustaz bagi dia duduk pondok tu kan. Dah. Nak pergi kot lah ke dia. Kita nak buat dengan orang lain, kita pun tak erat. Takut dia mau tak ketik. Nah, panggil budak-budak pondok, boleh seorang dua, kita buat lah. Dia duduk dengan kita buat siap-siap. Beras tu kita boleh video pula kat ni, senang kita. Ni beras untuk awak. Ni ngupah untuk awak ni, awak elok ni. Ni ngupah. Kita wui dah dia, boleh 150. Ada. Begitu. Bukannya banyak kat ni. 150. Bukan beribu. Nah, upah dia. Dia nak buat kerja, kena ada upah juga share dia. Ni ada kau lah. Dia panggil, Tuhan kata mana? Ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Kita kena tolong-menolong di atas bajikan ni. Pakat tolong lah. Kita tolong anak murid tolong kita. Gitu. Pak kita nak cari orang lain pula. Budak-budak pondok ramah kat ni. Nah, kita duduk aku ni ramah budak-budak pondok dengan kita. Kalau kita siap, kita pergi ngajar sini, dia tanya lalu. Ustaz ada piti ke raya ni nak makan, tak ambil. Itu bagi demo nak bagi kita. Banyak kita bagi korang. Ya. Temu sama dia nak piti ke ambil raya ni. Ustaz nak kaya bekak, tak ada bekak, ambil duit ke beli diri. Duit pun ya, 15 ya dia. Itu, piti ada mau kita, kita nak bagi gitu. Dia tak bayar dengan lagu tu. Tu bagi kau tu bagi kau tu. Kita boleh daripada anak murid kita. Ya. Ada lebih kita tu video pula. Takkan kita nak raya seorang kita. Dia pun nak raya juga. Budak pondok tu. Gitu. Lagi kat ni. Ustaz, kalau miskin tak ada duit untuk buat helah atau fidyah tu macam mana Ustaz? Nak buat Dia helah? gitu dulu. Tunggu kaya. Kalau tak kaya-kaya Ustaz je Kalau dah. tak kaya mati gitu. Tu agak tu rampung. Nak buat lagu mana? Tunggu kaya. Tak kaya pun nak warna. Muka mati tak tunggu kita. Harap pengampunan daripada Tuhan. Ya. Itu ya Ustaz kata kau dah lama ke dia payah. Itulah Ustaz duk royak sama dah tu. Ya. Ustaz ni umur kat 70 tahun dah kat ni. Tapi tak ada dah duk kena bayar puasa ke apa ni. Kita jaga semua. Dah kecil lagi. Ya. Start umur kita 12 tahun. Kita mana puasa dah. Kita masuk pondok dah. Orang panggil akhir balik dalam pondok kan. Tak ada terdekat ke apa. Pak kau demo dia maya. Ni jadi masalah. Tiap sore lah kita ni pun. Demo nak pergi mana weh. Nak pergi jumpa tu lagu mana ni. No. Ni lah serabut ni.
Nah, kita jadi tupai serabut dengan demo. Demo nak kita mengatakan lagu mana. Kita duk banyak benda-benda koreno kita tak ada. Kau tidak jelas. Tu tidak masuk video semaya lagi kan ni. Ya. Oh, inilah masalah. Kadang-kadang semaya dengan tak tahu apa pada juga. Semaya tu semaya. Tapi mengaji pun tak. Air semaya pun tak kena. Air banyak kan ni. Banyak lagi jumpa Allah Ta'ala. Nah, tu baru puasa baru. Tidak masuk semaya lagi. Syekh Subki buat juga video semaya pada ibu dia. Tengok. Jadi susah lah. Itu masalah. Kita ni bertemu dengan susah sama. Kalau dah kita banyak-banyak duk ipung. Ya, buat ustaz royak, ada ustaz syari royak ke ustaz 2 bulan dia tinggal, dia tak puasa 2 bulan. Selama 20 tahun. Lagu mana banyak mana tu. Nah, kita nak suruh orang buat pun, nak elok pun penat. Kita tahulah kita pernah penat buat kan ni. Kau 4 pagi tak sudah lagi kan ni. Nak royak. Tak beratas dati tu tolak tu peluh. Kopi kena ada depan sama. Nak tolak berah, nak eboh. Tak atas tayar. Nak buat dengan tayar dati molek. Nak Allah guru bagi dia. Pada Allah mari kita pula. Baru baca. Allah orang kata peluh pelah tajam najum. Nak royak. Benar kan ni? Ustaz pukul 10 ni pukul 4 pagi tak boleh tidur lagi. Nak boleh kau ngabi. Kalau dah banyak, 3 hari je dah selesai. Kadang-kadang makan masa seminggu. Dan nak suruh dia mau bayar habis. Setelah buah dia mau ada piti. Kau RM100,000. Nah, dia mau ada kau piti RM100,000. Kena bayar ni RM500,000. Ada piti RM500,000. Kita terpaksa kena tolong dia mau. Tolong pun tolong dengan helah ya. Agak-agak dia terima lah. Gitu. Sebab nak atas pergi mayat dengan tidak buat ni Allah. Azab. Tak boleh. Nah, Nabi kata mu jangan atas lah mayat dengan dalam keadaan kesukaran. Susah sangat. Nak atas mayat boleh. Nak memastikan mayat kita atas tu. Biar proses tu boleh. Okey kan ni? Ada saran? Setakat ni bermakna untuk urusan helah selain pada harga beras ada kos lain, upah tu Ustaz kita boleh ikut macam mana Ustaz tetapkan ke macam mana? Allah, Ustaz tidak tetap upah kat ni. Dia mau nak ikut Ustaz apa ya bui dah. Gitu. Kalau banyak tu kau sedap. Dah, tidak ada tetap upah, kita tak pandai. Okey, boleh. Kita tak pandai nak ambil upah banyak-banyak kat ni. Dia mau nak ikut Ustaz apa saya ikut demo lah. Tapi Ustaz akan penuh dengan cara demo nak. Gitu. Nah, pada demo pun tak kena nak suruh Ustaz buat saja. Ya. Kita tidak ada pandai nak paksa demo berapa-berapa. Bagai ni bukan bagai paksa. Dia mau nak buat kita buat lah apa-apa ya. Kita nak pergi ke guru kita tu pun tak. Guru tak boleh nak buat seorang juga. Kita dengan dia pun, dia tak paksa juga. Ini ada orang berpikir hari ni. Awak ambil awak ni, saya ambil saya. Dan bagi sama banyak pula dengan dia. Gitu. Ustaz, Dia buat kerja juga. Ustaz, kalau kita ada duit boleh bayar video tapi kita buat helah tu, kita dosa lah Ustaz kan? Kadang-kadang kan ni? Ustaz, misalnya kita ada duit lah untuk bayar video yang lama-lama tu tapi kita buat helah tu kira berdosa lah Ustaz kan? Sebab kita mampu, kita buat macam tu. Kalau nak kecek gitu, gitulah kat ni dah. Tapi takut demo masih banyak keperluan lagi kat ni. PT ada pun. Ada kalanya demo tak ada, PT ada, rumah tak ada lagi. Dia Islam ni dia tidak paksa kita gitu. Kita boleh gila amal kasabat wa alaiha maktasab. Nah, tapi ada sekolongnya bila ustaz atau kisah dia tak kena lah. Nah, tapi kita nak fikir juga.
Walaupun demo ada, sama mana ada pun. Kadang-kadang benda-benda gini, kita tak tahu demo perlu lagi anak bini demo lagi ke apa, ada lagi nak belajar apa. Anak duduk universiti ke apa. Memang gitulah Kak ni. Kalau kita kira. Nah, supaya Kak ni kata tu lah. Betul tak Kak ni kata tu. Nah, tapi ada lagi benda takut ada masyarakat lain pula kita tu. Kalau boleh eloh, kita eloh lah. Bagi ustaz gitu lah. Sebab ulama ada buat lagu tu. Ulama ada royak lagu tu. Kita buatlah dengan eloh pun. Sebab buat dengan eloh tu, ulama ada royak dah lagu tu. Kalau ulama tak ada royak tu, tak apa lah. Nah, tapi dia kalau dah ada, Allah lah. Tak ada gapo. Nah, kita pun gojak kecil lagi. Dok tunggu kita dah ajar benda lagu tu. Ni cara buat video. Cara hellohnya lagu ni. Nah, takut orang-orang tak ada. Aku dah ada BT. Boleh. Tunggu selalu boleh 1,000, 200,000. Sedap lah kita boleh. Nah, tapi tidak gitu. Kita buatlah sekadar kita kemampuan kita. Itu dia. Okey lagi sekarang ni? Tak ada Ustaz. Tak ada salah dah? Habis dah. Ada dah sekarang ni Ustaz. Betul dah? Masya-Allah. Dan perempuan yang bunting, wallahu a'lam. Kita sambung esok dah Ustaz. Kita sambung esok lagi. Ya. Ya Ustaz. Esok lusa 2 hari lagi dah lah. Insya-Allah. Ada perempuan yang bunting, wallahu a'lam. Kata kat ni dah? Ya Ustaz. InsyaAllah esok kita sambung pula. Perempuan mengandung lagu mana pula. Okey. Beres. Okey, terima kasih Allah Ustaz. a'lam. Ya. Okey. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah esok kita jumpa lagi kat ni ya. Ya Ustaz, terima kasih. Minasyaitanirrajim. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله كل حال. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما والحمد لله كل حال. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم ومنا تقبل يا كريم. ربنا بما أنزلت واتبعنا الحسنى والشهيدين. Terima kasih belakang Kak Ni ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Wan gimana hari ni Wan? Wan kerja Ustaz. Wan kerja dia? Ha. Okey, beres. Tak apa Kak Ni dah? Ustaz tutup dulu dah? Ya Ustaz, tutup. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.